بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta alam semesta dan mengkurniakan kita hamba-hambanya nikmat jasmani dan rohani. Hari ini Allah pinjamkan lagi nikmat yang baru, bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan nikmat ini kita syukuri, Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lain sebab kita pandai mensyukuri nikmat yang ada. Begitu juga salawat berserta salam kita hadiahkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, kita semua layak mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang berada dimanapun. Hari ini kita dapat belajar dalam suasana yang agak berbeza sedikit. Biasa kita ceramah di masjid ataupun surau, kali ini kita bertemu di dalam video. Tanpa mengurangkan apa-apa kelebihan sedikit pun, tetap kita mendapatkan ganjaran menuntut ilmu seperti mana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kali ini kita akan membincangkan mengenai kelebihan di mana seseorang yang membaca ataupun tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Sekarang kita telah masuk pada 13 Ramadan hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan puasa kita sepanjang 1 hingga ke hari ini Allah terima dan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membincangkan pada tajuk kali ini mengenai kelebihan tadarus Al-Quran. Banyak sekali kelebihan membaca ayat suci Al-Quran ini dibincangkan, sama ada ia dibincang secara umum ataupun dibincang secara khusus. Salah satu pernah kita sebutkan dalam hadis daripada Nu'man ibn Bashir. Pernah menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Dibincangkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sebaik-baik ibadat di karangan umatku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika ia dapat qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Masya-Allah. Karena Al-Quran sesuatu yang luar biasa, maka sangat-sangat penting ke atas kita untuk mengambil kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan
ya, kita semua dapat membincangkan dan membaca Al-Quran ini dengan cara yang terbaik. Bahkan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang bermaksud, maka apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah elok-elok dan perhatikan, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, Allah sendiri yang menyebutkan di dalam firman-Nya untuk kita sama-sama membaca, mendengar dan menghayati. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sendiri, menurut para ulama menafsirkan akan ayat yang kita sebut tadi, bahawa mereka mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla sendiri yang mengatakan kepada kita semua untuk mendengar. Mendengar sahaja pun, Masya Allah, disebut oleh Allah, kita yang mendengar sahaja pun mendapat rahmat. Ini kan pula orang yang membacanya. Masya Allah. Jadi sistem ataupun cara kita yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini bertadarus menepati juga daripada apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Bermakna seorang baca, seorang mendengar, ataupun satu kumpulan mendengar, seorang yang tengah membaca. Nah, sistem ini sebenarnya adalah sistem di mana Allah Azza wa Jalla inginkan kepada kita yang menyemak itu mendapat rahmat, yang membacanya juga mendapat rahmat, sehingga keseluruhan orang dalam ahli tadarus itu mendapat cinta daripada Allah Azza wa Jalla. Maka tadarus yang kita buat ini adalah satu ibadat ataupun perkara yang patut dan layak untuk kita teruskan. Lah, persoalannya saya sekarang ni tak boleh pergi masjid lagi. Masjid tidak dibenarkan dalam keadaan situasi kita seumpama ini. Kita punya ahli kita sendiri. Ahli kita siapa? Anak, isteri mungkin, adik mungkin, sesiapa sahaja yang berada dalam rumah kita. Jom kita ajak untuk mendengar dan membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis juga yang sangat terkenal, yang sebahagian ataupun semua kita pernah dengar hadis ini, di mana hadis ini menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan yang seseorang membaca Al-Quran, di mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah menyebutkan dalam hadis yang sangat terkenal, kita semua faham, ya, di mana pada hadis itu mengatakan bahawa setiap kali seseorang membaca ayat suci Al-Quran, ia akan mendapatkan setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Ia dibaca pada kalimah yang sangat panjang ataupun ayat-ayat yang pendek, tapi gabungan daripada satu huruf. Kita ni membaca Al-Quran lebih berhuruf-huruf. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Ni bulan Ramadan, Masya Allah. Kita tak tahulah macam mana kegairahan Allah untuk membalas kebaikan tentangnya, bersesuaian dengan hadis yang sangat terkenal mengenai kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Walau ia dibaca sedikit sekalipun, dia tetap dikira per huruf, bukan per ayat. Dalam hadisnya disebutkan. Yang mana hadis Ibnu Mas'ud itu yang berbunyi, An Abdillah ibn Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi bihi hasanan wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Masya Allah.
Dalam hadis ini jelas disebutkan yang sangat-sangat terkenal ini bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesiapa yang membaca setiap satu huruf daripada Al-Quran, Allah Azza wa Jalla akan ganjarkan ke atasnya kebaikan. Masya Allah. Dan kebaikan itu dibalas setiapnya adalah bi'ashri amthaliha, 10 kebaikan pada setiap huruf. Dan dijelaskan juga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bukannya ketika disebut satu nampak macam satu, alif lam mim, kita kata macam satu kalimah yang digabung. Tapi baginda menjelaskan tidak itu dikira satu ke atasmu. Alif satu, lam satu, mim satu. Itu sahaja pada mana-mana ayat yang kita baca pun telah mendapat kebaikan setiap satu huruf 10, 10 dan 10. Masya Allah. Kita boleh bayangkan kenapa seumpama itu Allah ingin memberikan. Tambah lagi ni bulan Ramadan. Bagi kita ada ni, saya teringat kisah kawan-kawan dulu ya, pada saat bulan Ramadan, kan, bulan Ramadan ni apalagi pada masa itu kita buat tarawih 20 rakaat. Jadi pada saat keadaan tengah malas-malas ni, mereka akan mengambil awal-awal surah untuk mereka guna pakai sebagai ayat di dalam solat tarawih. Jadi rakaat pertama lepas Fatihah, alif lam mim, Allahu akbar. Yang kedua pula nanti alif lam mim pada surah yang seterusnya, Yasin, Taha, dah Allahu akbar, Allahu akbar. Kita kata, "Walah, kenapa dia boleh buat macam tu?" Dia baca satu ayat padahal satu huruf. Ada juga pahalanya, tapi janganlah pula kita buat dekat rumah. Sekarang ni kita kan stay at home, kita boleh tinggal di rumah, kita tarawih di rumah, lepas tu nak cepat dah lah buat 8 rakaat. Tiba-tiba baca ayatnya alif lam mim yasin taha 5 minit. Selesai 8 rakaat. Kita taklah buat macam tu, tapi nak mengatakan bahawa Allah teruja ingin membalas ke atas kita atas perbuatan, atas amalan yang kita buat, kerana kalimah yang kita baca itu adalah kalimah yang terhebat yang pernah ada di permukaan bumi Allah. Bahkan kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ada menyebutkan tentang membahas 10 kebaikan pada setiap huruf. Ternyata kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahkan ketika seseorang itu membaca Al-Quran di saat ia berdiri dalam solat. Jadi punyalah dijelaskan oleh Sayyidina Ali tentang ganjaran-ganjaran yang dibaca oleh seorang hamba, yakni Al-Quran, ketika posisi dan perbezaan keadaan-keadaannya, menambah lagi rupa-rupanya kualiti daripada pahala yang Allah ganjarkan ke atasnya. Contoh kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahawa ketika seseorang membaca ayat suci Al-Quran pada saat posisinya sedang berdiri dalam salat. Nah, ketika ia membaca Al-Quran pada posisi berdiri dalam salat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah akan membalas ke atasnya pada satu huruf, yakni 100 kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Satu huruf yang dibaca di dalam salat ketika qiyam, yakni berdiri, kita dapat pahala dari Allah 100 kebaikan. Kalau tengah duduk dalam salat, dia baca ayat Al-Quran, kata Sayyidina Ali juga, dia akan diganjar 50 kebaikan daripada Allah. Dah kalau bukan di luar salat, tapi dalam keadaan bersuci, macam yang kita buat lepas tarawih mungkin, lepas salat subuh mungkin, kita duduk ramai-ramai. Nah, pada waktu itu, Allah akan balas satu huruf, yakni 25 kebaikan ataupun hasanah. Allah ganjar ke atasnya pada satu huruf yang dibaca dalam keadaan bersuci di luar daripada salat. Kalau ia tidak dalam keadaan bersuci, bukan bererti dia berhadas besar, tapi dalam
keadaan tidak ada wuduk mungkin, barulah ia dapat ganjaran seumpama yang disebut 10 kebaikan. Maka tuan-tuan puan-puan yang rahmati dari Allah Subhanahu wa taala, apakah tidaknya kita menjadi seorang yang bergairah untuk membaca kalam-kalamullah yang hasil daripada ayat-ayat cinta Allah Azza wa Jalla. Karena sesiapa yang membaca ayat cinta Allah, dia akan semakin jatuh cinta kepada pembuat ayatnya, yakni Allah. Ketika hubungan dengan Allah semakin erat, hidup dekat dunia ini tidak menjadi satu soalan ke atasnya, bencana ke, ujian ke, sebab dia dah sentiasa berkata-kata dengan Allah, maka rintihannya, tangisannya, apa yang ia rasa dalam hatinya, Allah lebih memahaminya. Ketika seseorang itu sibuk dengan urusan-urusan yang berhubung dengan Al-Quran, sampai-sampai ia tidak sempat untuk membaca ataupun mengamalkan zikir-zikir yang lain, ataupun rintihan berdoa dengan cara yang lebih ekstra dibandingkan orang-orang yang punya kelebihan masa untuk berdoa. Dalam hadis Qudsi riwayat Al-Baihaqi, pernah Allah firmankan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut, ketika seseorang hambanya ini sibuk dengan urusan Al-Quran, membacanya, menghayatinya, mengamalkannya, sehingga ia terlepas ataupun sedikit sangat untuk meminta kepada Allah. Ketika permintaannya itu sedikit, sedangkan orang lain punya masa untuk berdoa yang banyak, maka jangan takut, jangan khawatir saudaraku, sebab Allah akan memberikan pemberian yang jauh lebih baik dibandingkan orang yang berdoa. Ketika dia berdoa, dia minta sesuatu yang terbaik menurutnya kepada Tuhannya. Tapi kita disebabkan sibuk membaca Al-Quran, tadarus dan sebagainya, sehingga sedikit masa untuk berdoa, maka Allah juga simpankan ketika Allah balas orang yang meminta dengan doanya, dengan permintaannya, dengan balasan yang terbaik. Jauh lebih baik Allah akan balas kepada kita yang tidak meminta disebabkan sibuk baca Quran. Karena Allah tutup dalam hadis itu, kamu kena tahu keutamaan orang yang membaca Al-Quran, keutamaan Al-Quran itu dibandingkan apa-apa yang lain adalah seperti keutamaan seorang hamba dengan Tuhannya. Jelas Allah memberi ingat kepada kita bahawa kelebihan Al-Quran itu sesuatu yang begitu luar biasa hebatnya. Maka jangan khawatir ketika kita sibuk dengan bertadarus membaca Al-Quran, sedikit masa untuk berdoa, kita punya tempat dan Allah telah sediakan apa yang lebih patut dan terbaik untuk kita diganjarkan. Masya Allah, Ramadan terus berjalan dengan lajunya. Kita masih lagi stay di rumah, tak dapat melakukan aktiviti yang seperti biasa. Kegairahan Ramadan tahun ini mungkin agak berkurang secara kemeriahannya, sama ada di masjid, di surau dan sebagainya. Tapi Ramadan tetap mulia. Al-Quran yang dibaca dalam bulan Ramadan ini tetap memiliki kualiti dan terbaik daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan lepaskan peluang, karena Al-Quran itu akan menyinari hati-hati pembacanya dan akan menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Maka tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kegairahan kita membaca Al-Quran, bertadarus bersama-sama, perlu juga kita ambil perhatian di dalam membaca Al-Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menyebut bahawa ia lebih suka, ia lebih gembira ketika membaca Al-Quran itu dibaca dengan secara tartil, teratur, ikut dengan posisi-posisi yang ditetapkan menurut ilmu tajwid, tidak tergopoh-gapoh. Ni nak khatam, nak 10 kali khatam, 30 kali khatam, baca dah macam apa laju.
Tak ada dah lampu merah pun main bedal, main hantam sahaja. Kena saman tak berapa kali saman dah. Tak makan saman dah. Maka perlu diperhatikan juga ketika kegairahan kita membaca Al-Quran, kita perlu perhati dulu tajwid-tajwidnya. Maka kalau kita rasa kita belum confident untuk memperbetulkan apa yang belum betul dari segi bacaan kita, maka tadaruslah jawabnya untuk saling ingat mengingati antara seorang dan seorang. Ketika saya baca, ada yang menyimak, maka tahulah mana salah kita. Kalau kita seorang yang baca, kitalah gurunya, kitalah muridnya, kitalah jurinya, lah semua kita betulkan sahaja. Maka agak kesukaran ke atas kita memperbaiki bacaan kita hari demi hari. Maka insya-Allah ya, ketika kita telah membiasakan tadarus, mungkin lepas nanti daripada Ramadan atau lepas dari situasi yang mencekam seumpama ini, kita boleh cari guru, kita boleh cari orang yang berpotensi untuk membetulkan bacaan kita. Karena dalam bacaan Al-Quran, kata Ibnu Abbas, lebih disukai dengan mengikut hukum-hukum tajwid yang telah ditentukan menurut ilmu-ilmu yang ada, sehingga bacaan itu dapat mengena dengan setiap bait yang dibaca, lalu akan berkesan dalam hati. Kita pun mendapat pahala dengan pahala yang disesuai apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan adab-adab ketika membaca Al-Quran juga perlu diambil perhatian agar keagungan kalam-kalam itu betul-betul terjaga. Contohnya yang seperti kita faham dan kita pun sebenarnya telah amalkan, dan sekira telah kita amalkan, teruskan. Karena itu amalan yang mulia. Contoh ketika kita membaca Al-Quran, adab-adab perlu kita jaga. Seperti mana sebelum membaca Al-Quran, kita mengambil air wuduk terlebih dahulu, sebab ayat Al-Quran yang kita ingin baca, kalamullah, suci. La yamassuhu illal mutahharun. Sebab ayat ini suci, jangan dicampur adukkan, jangan diguna pakai dengan kaedah yang kita belum bersuci. Bermakna kalau tak ada wuduk, wuduklah. Lah kalau tak ada wuduk tapi saya nak terpegang juga, boleh. Tapi pastikan dengan adanya bacaan terjemahannya sehingga tidak mengganggu dengan kaedah kesucian Al-Quran itu. Tapi kalau sebaik-baiknya, tetaplah berwuduk. Lalu ketika berwuduk telah kita ambil, pastikan kita dalam keadaan yang menghadap kepada kiblat, ya, ia akan lebih mendapat keberkatan. Kalau kita buat halaqah bulan, yang kita duduk, kalau boleh halaqah itu menghadap kepada kiblat itu sendiri, supaya ya, perbualan ataupun pembacaan kita itu mendapat keberkatan tersendiri lagi. Selain daripada tempat, daripada menghadap kiblat, ketika membaca Al-Quran ni tadarus ni, kalau boleh mengambillah perhatian secara penuh. Jangan situ seorang yang baca, seorang pula lagi jawab WhatsApp, jawab telefon, jawab apa-apa nak dijawab di saat tadarus itu berjalan. Agak membuat kita jadi macam seolah-olah ianya tidak memiliki harga yang berharga di pandangan kita, padahal di hadapan kita adalah ayat suci Al-Quran. Tidaklah mengapa untuk kita offkan dulu, ataupun kita silentkan dulu, atau kita tutup internetnya dulu, supaya kesucian Al-Quran itu terjaga, tidak diganggu dengan perbualan-perbualan yang tidak memberi apa-apa manfaat, sedang kita sedang menumpu perhatian kepada apa yang kita baca. Kenapa tuan-tuan puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dah ramai kan, macam-macam ada benda yang perlu kita selesaikan pasal dunia kita, tapi sebab ini adalah berhubung dengan Al-Quran, dan kita tahu permohonan kita Allah akan backup, sebab kita tak minta tapi kita sedang baca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan memberikan kelebihan yang terbaik ke atas kita. Oleh karenanya, adab ini perlu kita perhatikan. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, jangan bercakap-cakap terlebih dahulu, biarkan habis selesai bacaan kita. Dan juga ketika kita membaca Al-Quran, kita hayati. Kalau ada terjemahan, kita baca juga terjemahannya, supaya apa yang disebut dalam Al-Quran itu mengena pada hati kita. Bukan hanya mengejar target untuk khatam,
Dia memang khatam Al-Quran. Kalau sesiapa yang dapat mengkhatam Al-Quran, pada hari terakhir bacaannya untuk mengkhatamkan Al-Quran, 60,000 malaikat akan mengelilingi hamba itu. Masya Allah. Kita punya target untuk khatam. Kerana malaikat akan mengelilingi kita dan merahmati dan berdoa untuk kita agar Allah sayang kita. Allah penuhi semua keinginan kita. Tapi dalam masa yang sama, adab dalam membaca Al-Quran itu perlu kita ambil perhatian agar Quran menjadi pedoman. Dan kita mengambil satu analogi juga ketika membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi juga dengan Allah. Sehingga adakah tergamak kita menduakan ataupun mencari pandangan yang lain? Contoh, saya bercakap dengan tuan-tuan. Tiba-tiba ketika dalam proses percakapan, pandangan saya entah ke mana, body language saya entah ke mana. Seolah-olah saya tidak berkeinginan untuk berbicara dengan lawan bicara saya. Agak terkilan orang lawan bicara kita. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika kita mengagungkannya, menghormatinya, Al-Quran itu akan datang memberikan penghormatan yang luhur kepada kita sang pembacanya. Maka adab-adab ini juga perlu kita ambil perhatian sepanjang proses tadarus yang kita buat, karena ia akan melambangkan kualiti sama ada si pembacanya dapat kerahmat ataupun tidak, sama ada pembacanya akan mendapat kebaikan ataupun tidak. Kerana ternyata ramai juga orang yang membaca Al-Quran tapi dapat laknat dari Quran itu sendiri. Na'udzubillah. Kita tak nak dalam proses dah kita bersusah payah membaca Al-Quran. Kita dah sediakan masa untuk duduk membaca Al-Quran, bertadarus bersama-sama. Tapi akhir-akhirnya tidak mendapatkan apa kebaikan yang dijanjikan, justru dapat laknat. Kenapa? Kerana ketika proses itu kita tidak menghayat, kita tidak memberi tumpuan, bahkan kita seolah-olah macam memperlekeh, maka akhir daripadanya kebaikan itu menjauh, justru kemudaratan yang didapat. Na'udzubillah. Tapi saya yakin kita semua yang sedang membaca dan mengamalkan Al-Quran ini mendapatkan kebaikan yang luar biasa daripada Allah Azza wa Jalla, kerana yang kita baca adalah sebuah kalam Allah. Maka kita kena ambil perhatian dalam adab-adab membacanya. Maka dengan kita ambil perhatian tadi, dapatlah kebaikan dan matlamat tadarus yang kita buat. Setiap ahli kumpulan yang membaca ayat suci Al-Quran itu mendapat matlamat seumpama yang kita harap. Semakin baik akhlaknya, semakin bersinar-sinar kehidupannya, pahalanya semakin banyak, kasih sayang Allah ke atasnya semakin luar biasa. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya dan ditanya tentang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak baginda itu Al-Quran. Makna macam seolah-olah Quran yang berjalan. Semua menghalalkan apa yang dihalal oleh Allah di dalam Al-Quran, mengharamkan apa yang diharam oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga itulah matlamat ketika kita bertadarus, ketika kita gairah membacanya, ada saling mengingatkan, maka kita akan menjadi generasi Al-Quran yang membuat kita sentiasa berjalan pada panduan yang Allah tentukan dan meninggalkan segala bentuk larangan yang Allah telah tentukan dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang yang berada di manapun, pengajian kita hari ini membincangkan mengenai kelebihan tadarus Al-Quran yang kita sama-sama faham bahawa Al-Quranlah salah satu kalimah yang terhebat yang pernah Allah hadiahkan kepada kita melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hargai dia, maka bacalah ia, jangan hanya dipakai ataupun dibeli pada saat kita untuk pergi bawa berkahwin. Kita ada Quran, ada mana Quran? Ada tu. Untuk apa? Untuk akad nikah. Nah, tiba akad nikah,
Dah habis akad ni kan, Quran letak dekat atas almari. Kalau habuk kita ambil boleh buat bedak dah. Sebab lama sangat tak buka Quran itu. Tak, kita tak orang yang seumpama itu. Kita orang yang mengamalkan dan membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar membukakan pintu hati kita semua dapat membaca dan mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain kita juga akan masih dan terus membaca, bertadarus dengan Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah, kita habis sampai di sini pembahasan kita mengenai tadarus Al-Quran. Terima kasih kepada anda semua yang memperhati, yang melihat, yang mendengar pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala kita selain tadarus. Kita juga dengar baca Quran, kita juga dengar ceramah ni mengenai pembesaran tentang kelebihan-kelebihan tadarus. Mudah-mudahan majlis ini dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kepada anda semua akan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kehidupan kita, Ramadan kita yang 13 hari ini dapat pengampunan daripada Allah, dapat rahmat daripada Allah dan diterima segala-gala amalan kita. Terima kasih. Semoga-moga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Demikian sahaja yang dapat saya sampaikan. Yang benar daripada Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Benar semua daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, semua bermuara daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada anda semua. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم